Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, para pendengar jangan lembayung Al-Quran yang dimiliki Allah sekalian. Bagi tuan-tuan, memiliki tafsir yang kasir, turun buka pada jilid yang ke-9, muka surat 145 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum lagi beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan beritahu kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka merasakan mereka telah memberikan nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah beri nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkanmu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT berikan kepada kita kesempatan untuk terus membaca kitabnya yang mulia, ayat-ayat yang penghabisan, iaitu menceritakan tentang kualiti iman mereka yang bersungguh-sungguh dan ikhlas di sisi Allah SWT. Kerana dalam hadis yang dikemukakan begitu banyak, termasuk daripada kitab Kanzul Ummal yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan, pandangan Imam Ali terhadap iman Islam ini, dan juga huraian daripada hadis-hadis yang berkaitan bahawa al-mu'minun fid dunya ala thalathati ajza' alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzi ya'manuhu an-nasu ala amwalihim bi anfusihim walladzi idza asyrafa ala tama'in tarakahu lillahi azza wa jalla. Jadi sifat orang beriman ni begitu ikhlas dalam keberagamaannya, dalam tadayunnya, kesungguhannya, tiada ragu sedikit pun terhadap segala ketetapan Allah SWT. Inilah kualiti yang mendapat pujian daripada Allah melalui ayat yang telah kita bincangkan, ayat ke-15. Dalam masa yang sama, mereka memerhatikan diri mereka jangan jatuh ke dalam jurang kebinasaan, iaitu kerugian-kerugian berlaku yang dipanggil sebagai muhbitat al-amal. Daripada awal penekanan terhadap isu ini diketengahkan. Saya telah bawakan kepada tuan-tuan 4 perkara yang bawa kepada ihbat al-amal. Yang kelima iaitu perkara yang menyebabkan gugurnya amalan di sisi Allah SWT dalam kaitan ayat ini, iaitu hasad, merasa dengki kepada orang lain, iri kepada orang lain. Iaitu sebuah hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakumul hasad fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulu narul hatab. Dan hadis Abu Dawud ini menjelaskan bahawa Nabi berpesan, awasi kamu daripada hasad, kerana hasad itu akan mengakibatkan dimakannya segala kebaikan yang kamu lakukan, sebagaimana api makan kayu-kayu yang kering. Yang keenam, antara muhbitat al-amal ini iaitu al-adha lil ghair, menyakiti orang-orang lain, bi zulmihim wa li'tida' alaihim bil qawli aw bil fi'li, iaitu menzalimi orang lain, merampas hak orang lain, tindakan-tindakan keji dan jahat kepada orang lain sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis yang penting, dan seringkali kita mendengar hadis ini, Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat, atadruna mal muflis, kamu tahu tak siapa itu yang muflis? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Para sahabat menjawab kepada Rasulullah, yang kami kenal muflis ni adalah orang yang tidak ada satu dirham pun
pun dan tak ada apa-apa. Maka Nabi SAW telah menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti kad syatama haza wa kazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Dalam hadis yang menakutkan kita ni, itu daripada Muslim, Nabi SAW telah menceritakan orang muflis itu datang pada hari kiamat nanti, dia membawa bersama dengannya salat, puasa, zakat, tapi di sisi Allah dia telah melakukan kesalahan kepada orang itu, orang ini, mengeji orang itu, menuduh orang ini, makan harta orang itu, menumpahkan darah orang lain pula, pukul yang ni. Maka akhirnya segala kebaikan dilakukan olehnya diambil oleh orang-orang itu. Bila kebaikan-kebaikannya sudah pun tiada, faniyat hasanatu, maka masih lagi ada orang menuntut hak-hak mereka ke atasnya, maka dia ambil daripada dosa-dosa mereka pula, dicampakkan ke atasnya, dia bebankan ke atasnya. Maka akhirnya dia pulang di sisi Allah dengan bawa beban dosa yang sangat banyak. Dosa yang dilakukan tambah pula dengan dosa orang lain yang menuntut hak mereka daripadanya. Jadi inilah yang menakutkan. Ada sebuah hadis tuan berkaitan dengan perkara ni, bahawa Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dawawin 'indallahi azza wa jalla thalatha. Dawawin ni record lah, macam kita report book lah. Diwan la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Ada diwan, ada report ni yang Allah tidak mempedulikannya. Wa diwan la yatrukullahu minhu syai'a. Ada catatan pula yang Allah tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya. Wa diwan la yaghfiruhullahu azza wa jalla. Ada pula satu lagi catatan dan record ini yang tidak akan diampunkan oleh Allah sama sekali. Catatan yang tidak diampunkan oleh Allah ni, iaitu fasyirku billah. Inilah syirik pada Allah ni, memang tak dapat keampunan langsung lah. Wa mad diwan ladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'an fa dhulmul 'abdi nafsahu fima bainahu wa bain rabbih min sawmin tarakahu aw salatin tarakaha fa inna Allah azza wa jalla yaghfiru dhalika wa yatajawaz in syaa. Wa amad diwan alladhi la yatrukullahu minhu syai'a fa dhulmul ibadi ba'dihim ba'dha. Catatan report card yang dibawa kepada Allah untuk si hamba ni, dia kena ambil peduli terhadap diwan-diwan ini, iaitu catatan-catatan ni. Kalau catatan yang tidak diampunkan langsung oleh Allah, itu syirik padanya. Ada catatan yang Allah tidak akan mengabaikan sedikit pun daripadanya, iaitu bila ia melibatkan hak manusia, menzalimi mereka, pasti akan dibalas balik kejahatan-kejahatan itu. Awasi diri kita tuan-tuan. Dan ada diwan catatan ni Allah tidak mempedulikan sedikit pun tentangnya. Maknanya Allah boleh mengampunkan kalau dia mengkehendaki. Ini berkaitan dengan hak hamba dengan Tuhannya. Mungkin dia tak semayang, mungkin dia tinggalkan puasa, mungkin ada dosa-dosa berkaitan hak Allah yang terabai, saya tak sengaja ketika jahil dan sebagainya. Itu Allah boleh mengampunkan. Tapi kalau berkaitan hak manusia ni tidak akan dilepaskan. Kalau berkaitan dengan syirik, itu tidak akan diampunkan. Begitu juga ada perkara yang ketujuh yang bawa kepada ihbat al-amal ni, untuk kita awasi diri kita. Bagaimana prihatinnya para sahabat bagi memantau diri mereka jangan tergelincir dan perkara-perkara yang menyebabkan ihbat al-amal ini, iaitu at-takdzib bil qadar, mendustakan qadar. Dalam sebuah hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana laka mithlu Uhudin zahaban aw mithla jabal Uhud zahaban tunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadri kulli. Kalaulah kamu memiliki emas banyak bukit Uhud yang besar itu, sebesar banjaran Uhud itu sekalipun, kamu nafkahkan untuk jalan Allah, nescaya Allah tidak akan menerimanya, sehinggalah engkau ni beriman kepada qada dan qadar Allah sepenuhnya. Maknanya baik sangka kepada Allah dan segala ketetapannya, kita beriman segalanya baik-baik belaka. Yang ke-8, perkara yang menyebabkan gugurnya amalan dilakukan oleh manusia walaupun amal salih zahirnya kita lihat hebat, iaitu ityan al-kuhan was-sahara wal-arafin wal-munajjimin. Ini kerja berjumpa dengan tok nujum, ahli sihir, tenung nasib, astrologi. Kerana dalam hadis Nabi SAW secara terang menjelaskan, man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Siapa yang datang kepada seorang ahli nujum ni, tok nujum ni, bertanya kepadanya satu perkara, membenarkan kata-katanya, datang saja belum lagi membenarkan kata-katanya, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau salat tak diterima, maka ibadah lain bagaimana kedudukan di sisi Allah SWT. Ini adalah menunjukkan kepada bahayanya datang kepada golongan-golongan peramal masa depan dan sebagainya. Yang ini bukan pergi jumpa, ini pergi menilik nasib menerusi laman sosial yang tertentu. Kata para ulama berkaitan hadis ni, soalul kuhan yang menakmu kabuli salati 40 lailatan. Kalau datang saja berjumpa dengan golongan seperti ini, maka ibadah salat tidak diterima 40 hari. Itu kalau datang. Amma tasdiquhum, adapun menerima dan membenarkan kata-kata mereka, lebih besar musibahnya itu yuqi'u ahadahum fil kufri. Seseorang yang mengatakan sesuatu perkara pada tok nujum ni, bertanya kepadanya, membenarkan kata-katanya, jatuh dalam kekufuran tuan-tuan. Kalau pergi saja belum membenarkan, maka ibadahnya tak diterima 40 hari. Tapi kalau pergi dengar dan membenarkan, maka jatuh kufur. Ini perlu kita ingat dalam perkembangan media sosial yang sungguh luas pada ini cakupannya. Macam-macam perkara kita boleh teropong, boleh lihat. Ada boleh meramalkan itu, meramalkan ini, melihat perkara bagai boleh diselesaikan secara online punya nasihat
maksiat, pada hal yang membawa kepada kekufuran pada Allah SWT. Iyazanbillah. Lagi perkara yang ke-9, minal muhbitat, perkara yang menyebabkan gugurnya amalan kamu bila dilakukan, iaitu qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Ini pun telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu, bahawa innal a'mal tu'radu kulla khamis wa la yadal jumu'ah wa la yaqbalullahu amala qati'i rahimin. Jadi dalam hadis yang berkenaan, Nabi SAW telah bersabda, amalan kamu diangkat kepada Allah pada hari Khamis dan juga malam Jumaat, maka tidak diterima amalan orang yang memutuskan silaturahim. Nanti ada peluang kita baca surah Muhammad, iaitu bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, bahawa kamu ni antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah adalah memutuskan silaturahim. Dan Allah menyebut selepasnya, ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum, orang yang memutuskan silaturahim ni adalah orang laknat oleh Allah SWT. Dilaknat mana amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Yang ke-10 tuan-tuan, perkara yang muhbitat al-amal ni, iaitu tarku salatil asr, meninggalkan salat asar. Kerana salat asar ni mendapat perhatian khusus bila kita baca surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah kamu, jagalah salat-salat difardukan dan salat yang pertengahan, dan berdirilah kamu menghadap Allah SWT dengan penuh tunduk, pasrah, ikhlas kepadanya. Menjelaskan perkara ini ada sebuah hadis sahih dari Bukhari, bahawa Nabi SAW menyatakan, man taraka salatil asr faqad habita amaluh, sesiapa yang meninggalkan salat asar maka gugurlah segala amalan. Juga antara muhbitat al-amal ni yang ke-11, dalam sebuah hadis Nabi SAW telah pun menjelaskan seorang yang berlagak terhadap Allah SWT, at-ta'alli 'ala Allah, iaitu dalam sebuah hadis yang Muslim menceritakan bahawa seorang lelaki telah berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, faqala Allahu azza wa jalla, man zal ladzi yata'alla 'ala alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbatu amalak. Jangan kita ni mandai-mandai dalam bab beragama ni, tak boleh kita mengkonfirmkan kedudukan orang tu dalam kemurkaan Allah, walaupun zahirnya kita nampak amalan dia bercanggah dengan amalan Islam. Seorang yang bersifat ta'ali ala Allah ni, dia boleh berkata pada orang, habislah fulan, neraka lah tempatnya, matilah fulan, habislah ke jahanam. Kita tak boleh sebut begitu tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kita boleh menerangkan bahawa amalan itu tidak diridai oleh Allah, amalan itu bersalahan, amalan itu bermungkar, tanpa kita memaksudkan orang itu pasti akan diseksa oleh Allah SWT. Kerana ini dipanggil sebagai at-ta'ali ala Allah. Kerana bila mengatakan demikian dalam sebuah hadis, bahawa hadis sahih ini menyatakan Allah SWT berfirman kepada Nabi yang menjelaskan siapa yang mandai mengatakan fulan itu dimasukkan neraka, nanti sebaliknya akan berlaku, kamu pula yang dimasukkan neraka dan orang itu diampunkan oleh aku. Begitu juga perkara yang namanya al-mannan. Sekarang kita baca tentang sifat orang Arab ini, iaitu mereka mengatakan yamununa alaika an aslamu, mereka membayangkan satu nikmat yang diperoleh oleh kamu sebab keislaman kami, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, padahal mengungkit-ungkit itu bukan sifat manusia. Tidak wajar seseorang itu bersifat dengan al-mannan. Mannan maknanya apa? Contohnya seorang berkata, kalau tidak aku, tak adalah sekolah ni dibangunkan, kalau tidak aku, tak adalah anak-anak dia dapat pendidikan, kalau tak ada aku, jangan harap. Ini adalah kata-kata al-mannan. Ini haram hukumnya tuan-tuan yang mulia. Jadi golongan Arab ni telah kita lihat mereka melakukan sifat manna dalam konteks ini, bahawa mereka menunjukkan mereka mendapat kelebihan dengan keislaman mereka. Ini sifat mannan menggugurkan amalan, tidak diterima di sisi Allah orang yang bersifat dengan sifat demikian, iaitu zikrun ni'mah ala ma'na ta'did laha wa taqri' biha. Jadi sifat sedemikian bermaksud, seorang Arab ni berkata, waqad ahsantu ilaika wa ataituka ma kasarta minka, qad ahsantu ilaika wa ataituka wa ma qassartu ma'ak wa ma qassartu ma'ak. Aku baik pada engkau tahu, semua benda-benda ni tak pernah kurang sedikit pun, semua lebih baik daripada apa yang kau harapkan, semua ni aku yang buat. Ini namanya al-mannu. Perkara sedemikian merupakan perkara yang sangat bahaya di sisi Allah SWT. Iaitulah Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qaumal kafirin. Ini merupakan satu sifat yang dicela, yang tegah, iaitu janganlah kamu membatalkan pahala sedekah yang kamu lakukan dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kamu beri kepadanya itu, seperti orang tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahawa orang kafir ni segala-galanya lah dunia, dia melakukan satu perkara untuk penghargaan di dunia, kerana tiada bahagian untuknya di akhirat. Maka kamu jangan jadi macam mereka, kerana sifat ini akan mengakibatkan segala yang kamu lakukan tidak berguna, macam tanah yang melekat di atas permukaan batu yang licin, lalu datang air menghilangkannya. Apa yang tinggal di atas batu yang licin itu tidak ada apa. Maka inilah perumpamaan yang Allah bawa, betapa ruginya mereka melakukan amalan lalu menyebut-nyebut dan mengungkitkan manusia. Maka kita dapat lihat dalam senarai yang dikemukakan oleh para ulama ni tentang muhbitat al-amal sebanyak 12, hubung kaitnya dengan sifat kaum Arabi yang datang bertemu dengan Nabi SAW, iaitu mengungkit keislaman mereka. InsyaAllah masih lagi ada beberapa perkara berkaitan dengan isu ini untuk kita pelajari, dan ada kisah saya nak bawa pada tuan-tuan pada kuliah akan datang, bagaimana keikhlasan itu penting dan tidak mengambil kesempatan dalam apa jua perkara yang kita lakukan untuk
untuk Allah dan Rasulnya, seperti yang berlaku pada seorang pembantu Nabi bernama Mid'am. Dia terlibat dalam perang Khaybar, lalu tersasar panah sesat kena padanya, matilah beliau. Orang mengatakannya ahli syurga, tapi Nabi menafikan. Mengapakah berlaku perkara ini kepada lelaki bernama Mid'am ini? Malang sekali baginya. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini dalam kaitan ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Hujurat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.